ونزل روح القلم ومن لم يفهمه فإنه إلى من استغفر لقطة من جنة فسلموا منه إلا قليلا منهم فلما جاء وأوى الذين آمنوا معه قالوا لا قوة لنا بجالوت وجنود وقال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كانوا وعلى آله الألحاد وأشهر الأحياء وسلم تسليما كثيرا اللهم أغفر لنا بنورك كما نورت الأرض بنور شمسك abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama memahami ayat yang telah saya bacakan tadi. Ayat yang telah saya bacakan tadi menceritakan peperangan yang dipimpin oleh Nabi Allah Talut. Nabi Allah Talut diperintahkan oleh Allah untuk memerangi Jalut. Nabi Talut adalah seorang Nabi Yahudi, bangsa Yahudi, keturunan Yahudi. Bangsa Yahudi sudah lama berperang menghadapi musuh mereka, tapi mereka kalah. Masyarakat Yahudi yakin kalau mereka ada seorang pemimpin yang benar-benar mampu memimpin bangsa Yahudi dari segi fizikal maupun spiritual, daripada ketenteraan maupun dari segi iman, maka barulah mereka akan menang. Lalu seorang Nabi Bani Israel memberitahu, iaitu yang bernama Sam'un, kamu akan diberi kamu akan dikurniakan oleh Allah seorang Nabi yang bernama Talut. Dialah yang bakal memimpin kamu, membantu kamu untuk menang menghadapi tentera musuh kamu. Jadi bila sampai waktunya, Nabi Allah Talut muncullah di kalangan Bani Israel. Lalu Allah tugaskan Nabi Allah Talut untuk memerangi Jalut. Jalut mempunyai tentera yang kuat beribu-ribu. Kerana itulah Nabi Allah Talut juga membawa tentera yang ramai. Dalam pertengahan jalan ke medan perang, tiba-tiba Nabi Allah Talut mengingatkan tenteranya, Innallaha mubtalikum binahrin, sesungguhnya kamu, wahai tenteraku, akan diuji oleh Allah dengan sebatang sungai. Waman syariba minhu falaisa minni, siapa yang minum air sungai itu, dia bukan umatku. Waman lam yat'amhu fa innahu minni, siapa yang tidak menikmati sungguh-sungguh
air sungai itu dia adalah umatku, kecuali dia minum dengan secebok tangan. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Apa yang telah berlaku? Fasaribu minhu illa qalilan minhum. Majoriti tentera Nabi Allah Talut minum sesuka hati daripada air sungai itu, karena mereka yakin bila minum badan jadi kuat, jadi cergas, barulah boleh berperang. Lagipun air sungai free, jernih pula, haus pula, dah lama kehabisan bekalan air dalam perjalanan. Kenapa pula tak boleh minum sesuka hati? Fasaribu minhu. Ni kat mana ni? Ada seorang jaga situ lah. Tukang jaga ni besar pahala. Dia lawan setan. Saya nak cakap ini, setan padamkan. Fasaribu minhu illa qalilam minhum. Hanya segelintir tentera Nabi Allah Taala tidak minum. Setengah ahli tafsir kata hanya 40 orang saja. Termasuklah Nabi Allah Daud di dalamnya. Maka sesudah mereka menyeberang sungai, falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu, sudah menyeberang sungai semua, dah minum puas-puas, qalu, mereka berkata, la taqata lana bi jaluta wa junudi. Wahai Talut, kami rasa letih, ngantuk, rasa tak boleh perang melawan Jalut. Kalau kau nak pergi perang, peranglah. Kami nak rehat-rehat sini, nak tidur. Ini lah tuan-tuan, cuba analisa. Wa qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah orang-orang yang yakin bahawa mereka telah mengenal Allah, sebenar-benar kenal. Kam min fa'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang telah berlaku di kalangan kehidupan manusia, sejarah manusia, satu gulungan kecil dapat mengalahkan satu gulungan besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. 40 orang lawan 1000 tentera. Akhirnya Jalut sendiri dapat dibunuh oleh Nabi Allah Daud, dan tentera Nabi Allah Talut yang 40 orang itu dapat kemenangan. Ini adalah satu pengajaran kepada kita. Sepanjang zaman memanglah orang-orang Islam berdepan dengan musuh. Bila dipikirkan, bila-bila saja orang Islam ni akan berperang melawan musuh-musuh mereka, Allah sudah bekalkan amalan yang bila diamalkan, kita orang-orang Islam akan menang dalam peperangan sepanjang zaman dulu, sekarang dan akan datang. Karena kemenangan orang-orang yang beriman dimenangkan oleh Allah. Hakikatnya Allah yang menangkan.
Sebab itulah kita perlu keyakinan. Sesudah kita beriman, kita perlu keyakinan. Perlu yakin. Walladzina yadunnuna anna mulakullah. Inilah orang-orang yang yakin. Mereka ini tak minum air sungai itu ikut sesuka hati. Tapi ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Minum dengan sebelah tangan saja. Sikit saja. Tapi mereka inilah yang kuat, bersemangat dan berjaya mengalahkan tentera Jalut walaupun hanya 40 orang. Kita pakai akal, maka akal kita tentulah susah nak terima. Macam mana 40 orang boleh kalahkan ribuan tentera Jalut? Sebab itulah kita nak yakin. Bila yakin, kita guna hati. Sebab akal ini hanya menerima fakta yang masuk akal. 40 orang mengalahkan ribuan tentera Jalut tak masuk akal. Kita perlu gunakan hati. Kalau kita gunakan hati, insya-Allah lebih sikit 40 orang pun boleh menang. Karena keupayaan akal ialah memahami, menerima fakta yang akal tak boleh terima. Sebab itulah kita perlu membangunkan hati kita sesudah kita bangunkan akal kita. Membangunkan akal dengan ilmu, membangunkan hati juga dengan ilmu. Ilmu pada akal ada, ilmu pada hati ada. Ilmu dalam hati inilah ilmu yakin. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu ilmani, ilmun sabitun fil qalbi, fadzaka ilmun nafi, wa ilmun fil lisan, fadzaka hujjatullah ala ibadi. Ilmu Islam itu dilihat dari kaedah pengambilannya ada dua. Pertama, ilmu yang diambil oleh akal. Kedua, ilmu yang diambil menerusi hati. Jadi untuk membina keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kepada ilmu yang di dalam hati. Mereka inilah yang disebut dalam ayat tadi, walladzina yadunnuna annahum mulaqullah. Mereka yang yakin bahawa mereka telah mengenal Allah sebenar-benar kenal. Mereka yakin, mereka berkata, berapa banyak dalam sejarah hidup manusia gulungan yang kecil yang tak ramai mengalahkan gulungan yang besar yang ramai dengan izin Allah. Dalam sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul, semua Allah tunjukkan kepada kita gulungan yang kecil dapat mengalahkan gulungan yang besar. Nabi Musa dengan Bani Israel menentang tentera Firaun. Kalau kita ingat kekuatan tentera Firaun pada masa itu, tak ada tentera yang lebih kuat, lebih besar, lebih ramai daripada tentera Firaun zaman Nabi Musa. Tak ada. Tapi Nabi Musa dengan Bani Israel bilangannya kecil. Tidakkah kita lihat bagaimana Allah membantu Nabi Musa? Laut jadi lorong jalan yang selesa untuk pelarian kuda dan jalan kaki oleh tentera Nabi Musa, yang akhirnya Nabi Musa menang. Firaun dan tenteranya tenggelam. Cuba kita lihat di mana kekuatan Firaun. Apa yang tak ada pada Firaun?
Tidakkah tentera Firaun itu dipilih daripada mereka yang kuat, mereka yang bijak? Tapi kenapa kalah? Sebab kita yakin menang kalah itu adalah ketentuan Allah. Besar macam mana pun, kuat macam mana untuk tentera musuh, kalau Allah mau mengendaki kalahlah. Inilah yang Allah ajar kita di dalam Quran, dalam sunnah. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam banyak peperangan. Jelas, kemenangan orang Islam itu dimenangkan. Bukanlah orang Islam menang, tapi dimenangkan. Ada beza, orang Islam menang dengan orang Islam dimenangkan. Bila orang Islam dimenangkan, barulah orang Islam menang. Di sinilah kita nampak ya peranan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan menang atau kalah. Dalam perang Uhud, tentera Islam kalah. Tentera Islam lupa. Sebagian tentera Islam lupa. Lupakan Allah. Bukan lupa banyak, lupa sikit je. Kerana itulah maka mereka macam kecewa. Kenapa kita ini kalah ya? Jenderal kita Rasulullah. Kita malulah balik ke Madinah. Nanti orang Yahudi sindir-sindir. Maka turunlah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In massaskum qarhun faqad masal qauma qarhun misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah ingatkan tentera Islam yang dilanda oleh perasaan yang tak betul. Kamu jangan rasa rendah, jangan rasa hina, dan jangan rasa kecewa karena kekalahan kamu di dalam perang Uhud. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tetap tinggi sekiranya kamu mukmin benar-benar. Sekiranya kamu kalah, musuh kamu Quraisy juga pernah ditimpakan kekalahan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa ketika menang dan kalah itu Allah girirkan di kalangan dalam hidup manusia. Jadi yang penting ialah kita pandang kekuasaan Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tegaskan bahawa kemenangan kita adalah di tangan Allah. Malahan usaha kita, kejayaan kita membunuh musuh pun, kita wajib Allah yang membunuh. Sesudah tamatnya perang Badar, Allah ingatkan tentera Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wahai orang-orang yang beriman, bukan kamu yang membunuh tentera musuh kamu, orang-orang kafir di medan perang tadi. Walakinallaha qatalahum, akan tapi Allah yang membunuh mereka. Tak masuk akal. Tapi kita perlu guna hati, baru kita faham. Hati boleh, hati yang hidup, yang bercahaya, insya-Allah.
boleh menerima dengan mudah, dengan senang, menambahkan keimanan, menambahkan keyakinan. Walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ya Muhammad, engkau juga ketika engkau melepaskan anak panah memanah musuh sehingga musuh itu mati, bukanlah engkau yang memanah, tapi Allah lah yang memanah. Inilah kita diperintah oleh Allah mandang hakikat, jangan pandang zahir saja. Bila kita pandang yang zahir dengan akal, kita akan jadi lemah. Bila lemah mudah kalah. Sebab itulah dalam perang Hunain tadi, sesudah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunainin id jabatkum kasratukum. Dan dalam perang Hunain ketika kamu berasa takjub dengan ramainya bilangan kamu, falan tughniya ankum syai'a. Bilangan ramai kamu itu tidak memberi apa-apa pun faedah, sehingga bumi yang luas kamu rasa jadi sempit. Dada kamu juga jadi sempit kerana kamu rasa hujung pedang musuh berada di leher kamu. Akhirnya kamu lari dari medan perang, bertempiaran. Summa walaitum mudbirin. Bila orang Islam dikurniakan oleh Allah tentera yang banyak, 12,000, mereka berbangga. Memang begitulah manusia. Berbangga, memandang kekuatan fizikal untuk menentang tentera Hunain seramai 1,000 orang. Seorang jaga tempat tu lah. Boleh tak seorang jaga? Bila orang Islam diberi kekuatan fizikal, mereka memandang kekuatan fizikal, lupa pada qadrat dan iradah Allah, lupa kepada rahmat dan pertolongan Allah. Sebab itulah dalam perang Hunain tentera Islam dikalahkan oleh Allah. Bagai satu pengajaran. Memang itulah sifat manusia. Bila kaya dia rasa boleh buat semua, bila sihat dia rasa boleh buat semua, bila kuat dia mesti menang. Bila ada ilmu itu, ilmu ini, bila bergedut bertumbuk menang. Lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat peperangan-peperangan seterusnya yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dalam perang Khandaq, kota Madinah dikepung oleh tentera Ahzab seramai 3,000 orang. Kota Madinah pada masa itu bukan sebesar kota Madinah sekarang. Kota Madinah sekarang penduduknya tak kurang daripada 2 hingga 3 juta. Kota Madinah pada masa itu kecil. Penduduknya tentunya hanya ribuan saja. Dikepung oleh tentera Ahzab seramai 3,000 orang. Orang-orang Islam berasa cemas.
disebut dalam Quran puncak kecemasan Rasulullah dan para sahabat disebut dalam Quran hunalika tuliyal mu'minuna, masa itulah orang-orang mukmin diuji imannya oleh Allah. Wa zulzilu zilzalan syadida, imannya digoncangkan sekuat-kuatnya. Iman orang mukmin itu digoncangkan sekuat-kuatnya, digegarkan oleh Allah. Ya, kalau kita sebut sekarang tsunami ataupun gempa bumi yang hebat. Wa zulzilu zilzalan syadidah hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, bilakah kemenangan yang Allah janjikan? Kita semakin terdesak ni, bila kemenangan yang Allah janjikan? Terasa tuan-tuan, habis. Orang Islam merasa habislah. 3,000 tentera mengepung kota Madinah. Pertahanan yang ada hanyalah parit dari sebelah depan, sebelah bawah. Adanya parit inilah, maka tentera Ahzab tidak boleh menggunakan kuda untuk melompat, dan mereka susah nak menyerbu serentak. Tapi Allah beritahu kepada Rasulullah dan orang Islam, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya kemenangan yang Allah janjikan kepada kamu itu sangat hampir. Berlakunya perang Ahzab pada tahun 5 Hijrah. Kemenangan yang Allah janjikan kepada Rasulullah dan orang-orang Islam ialah dengan penawanan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Itulah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Rasulullah dengan tentera Islam selama 10,000 daripada Madinah dapat menawan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Bagai satu mukjizat Rasulullah membawa seramai 10,000 tentera Islam daripada Madinah, berjalan 15 hari 15 malam. Tak dapat diketahui, tak dapat dikesan oleh orang-orang Quraisy. Tak ada orang Quraisy yang nampak. Sedangkan perjalanan di padang pasir, 2-3 orang dengan memimpin unta akan kelihatan dari jauh menerusi habuk yang berterbangan ke udara. Tapi Rasulullah membawa 10,000 tentera dengan unta, dengan kuda, jalan kaki. Orang-orang Quraisy tidak ada yang nampak. Tiba-tiba pada satu malam, kota Mekah sudah dikepung oleh tentera Islam. Rasulullah mengisytiharkan, siapa masuk ke dalam, siapa masuk ke kawasan Kaabah, dia selamat. Siapa-siapa masuk rumah masing-masing, dia selamat. Jadi orang-orang Quraisy pilih keselamatan. Tak mau keluar, mereka duduk dalam rumah. Kota Mekah dapat ditawan tanpa pertumpahan darah. Tapi orang-orang Islam seperti kita sekarang ni, kita tak nampak siarahan. Inilah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Cara yang menakjubkan. Kemudian orang-orang Mekah masuk Islam ramai-ramai. Selesai masalah.
Ini sejarah Nabi yang patut kita pelajari. Begitulah juga zaman kemudian. Tentu Sultan Muhammad Fatih berjaya menawan pusat agama, pusat pemerintahan Rom, Rom Timur, iaitu kota Konstantinopel telah dapat ditawan oleh tentera Ahmad Fatih pada tahun 1453 Masehi. Juga disebut dalam sejarah kemenangan tentera Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Fatih adalah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Begitulah seterusnya peperangan-peperangan yang berjalan di antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Dalam perang salib misalnya, semua kemenangan-kemenangan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita sekarang bimbang terasa menghadapi ancaman musuh, maka kita bersedialah dengan cara apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu. Kuatkanlah iman kita. Kita jadilah orang yang disebut oleh Allah tadi, walladzina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalidatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Umat Nabi Muhammad yang benar-benar yakin mengenal Allah ialah mereka yang sampai ke derajat ihsan, di mana Rasulullah menyebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak melihatnya, sesungguhnya nanti anda akan terasa bahawa Allah sentiasa melihat anda. Inilah yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf, berada dalam keadaan bismillah dan billah. Berada dalam keadaan bismillah, tenggelam dalam mengingati nama Allah, kemudian ditingkatkan oleh Allah pada hakikat kewujudan diri, perbuatan diri, semuanya billah. Barulah kita ada kekuatan seperti yang Allah kurniakan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul, seperti yang Allah kurniakan kepada tentera Islam yang telah mengukir kemenangan dalam peperangan menghadap musuh mereka. Kalau kita telitikan, semuanya itu menuju kepada tauhid, mengesahkan Allah dari segi uluhiyah dan rububiyah, dengan cara menyampurnakan ketakwaan kita kepada Allah dengan memandang uluhiyahnya yang sempurna, dan juga dengan penuh tawakal dengan memandang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat meneguhkan tauhid kita, uluhiyah dan rububiyah, menjadi seorang muttaqin yang sebenar, menjadi seorang yang yakin sebenar-benar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi seorang muhsin. Dan Allah janjikan dalam Quran, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Golongan muhsinin inilah golongan umat Nabi Muhammad yang sempurna kehambaannya lahir dan batin. Bila melakukan perintah Allah, maka mereka akan lakukan sebaik-baik amalan.
alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mereka dah orang-orang yang bila mendengar perintah Allah, mereka akan lakukan sebaik-baik amal. Di samping itu, wajiblah kita membersihkan diri zahir batin kita dari unsur-unsur yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya amalan-amalan yang kita warisi daripada datuk nenek kita, yang setengah daripada kalangan kita menyanjung tinggi, lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah, lebih tinggi lagi daripada urusan syariat, akidah dan syariah, sehingga banyak melanggar, menyalahi akidah tauhid, menyalahi juga hukum hakam dalam Islam tanpa disedari, menyebabkan kita berada dalam berlarut-larut dosa. Antara sebab orang mukmin masuk ke neraka ialah kerana mereka berlarut-larut dalam dosa tak sedar. Walaupun mereka sembahyang, mereka puasa, mereka menunaikan kewajipan-kewajipan lain, tapi ada dosa yang mereka lakukan berlarut-larut sampai mati, yang melibatkan syirik dan sihir, yang biasanya bila kita telitikan, amalan yang melibatkan syirik dan sihir ini kebanyakannya berpunca daripada amalan-amalan yang kita warisi dari datuk nenek kita, yang kita rasa bangga, yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Apabila mereka diajak untuk beriman dan berpegang kepada kebenaran yang Allah turunkan, mereka menjawab, sebenarnya kami sudah berpegang dan ikut apa yang telah ditinggalkan oleh datuk nenek kami. Allah ingatkan kita, adakah kamu nak berpegang terus dengan warisan datuk nenek kamu, walaupun di dalam peninggalan datuk nenek kamu itu ada syaitan yang sentiasa mengajak kamu masuk ke dalam azab neraka. Wa awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Memang tidak boleh dinafikan kebenaran yang Allah sebut. Warisan-warisan dari datuk nenek yang dibanggakan oleh setengah bangsa, setengah orang-orang Islam, mengandungi unsur-unsur syirik dan sihir, mengandungi unsur-unsur syaitan. Ini firman Allah, ayat 21 surah Luqman. Cuba nanti tengok balik ayat 21 surah Luqman. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Adakah kamu tetap nak ikut warisan-warisan peninggalan datuk nenek kamu, walaupun amalan-amalan datuk nenek kamu itu mengandungi unsur-unsur syaitan yang sentiasa mengajak kamu masuk ke dalam azab neraka.
Bila Allah dah tegur bahaya warisan datuk nenek ini, kita mesti beringat. Malahan setengah orang yang berpegang menjaga, membela warisan datuk nenek ini berbangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alai aba'ana awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ayat 104 surah Al-An'am. Apa maksudnya? Apabila mereka itu diajak, marilah kita ikut apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan juga marilah kita ikut Rasulullah. Maka mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, apa yang kami warisi dari datuk nenek kami ni dah cukup baik dah. Dah cukup baik. Special. Jangan kacau-kacau. Cukup lengkap, cukup sempurna apa yang kami warisi dari datuk nenek. Hasbuna ma wajadna alai aba'ana. Lalu Allah jawab, walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Adakah kamu nak juga amalkan warisan datuk nenek kamu itu? Walaupun warisan datuk nenek kamu itu tidak didasarkan kepada kebenaran. Datuk nenek kamu tak tahu apa pun kebenaran, dan mereka tak dapat pun hidayat Allah. Kamu nak ikut juga? Dah cakap hasbuna, ikutlah. Tapi mereka tak jawablah pada Allah. Mereka jawab kepada kita, kamu saja yang tak tahu baiknya warisan datuk nenek kita ni. Kamu tak bersyukur pada datuk nenek kita yang susah-susah ni. Ya? Datuk nenek kita susah-susah menyiapkan kaedah kehidupan yang sempurna di semua bidang. Kamu nak abaikan, kamu tak bersyukur, kamu tak berterima kasih kepada datuk nenek kita. Kamu dah lupa. Kamu bodoh. Lagi dah. Kamu tak tahu. Sedangkan warisan-warisan inilah yang menjadi tonggak kehidupan datuk nenek kita beratus tahun. Kita jawablah. Warisan yang Allah kurniakan kepada Nabi wariskan kepada kita, itu tak ada tolok bandingnya. Semuanya menghancurkan warisan-warisan yang tidak sesuai dengan akidah, dengan syariah, tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebab itulah tuan-tuan, salah satu yang melerukan kehidupan agama di kalangan orang Islam ialah warisan datuk nenek dalam kehidupan harian. Warisan datuk nenek kita itu menggelapkan hati kita, menggelapkan akal kita, memesongkan pemikiran kita, sehingga kita mengundurkan diri daripada ajaran Islam. Yang akhirnya nanti kita mati, kita tak tahu. Kita termasuklah dalam golongan
yang Allah sebut dalam Quran. Wa nahnu nakhudhu ma'al khaidin. Kami berlarut-larut ketika hidup dalam dunia dalam dosa, kami tak sedar. Hatta atana yakin, sehingga datang mati. Menurut pandangan ulama tasawuf, hanya orang-orang yang belajar bersungguh-sungguh, mengamalkan bersungguh-sungguh ilmu tasawuf saja yang mudah menyedari kesilapan-kesilapan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Syekh Abu Hasan As-Sazali yang meninggal dunia tahun 656 Hijrah. Tarikatnya dikenali dengan tarikat Saziliyah. Beliau mengingatkan kita, man lam yatagalgal bihadzal ilmi mata musiran alal kabair fahuwa la yash'ur. Siapa yang tidak belajar dan beramal dengan bersungguh-sungguh ilmu tasawuf ini, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan dosa besar, dia tak sedar. Kita mati dalam keadaan dosa besar, kita tak sedar, tuan-tuan. Inilah yang kita takut, kita bimbang. Jadi bila kita pelajari dan beramal dengan ilmu tasawuf bersungguh-sungguh, insya-Allah itulah ilmu yang mudah menyedarkan kita terhadap kesalahan-kesalahan kita. Jadi saya fikir setakat ini saja untuk malam ni. Kesimpulannya, kita perlu meneguhkan iman kita, memperkasakan iman kita ke tingkat yakin. Seperti yang ditunjukkan oleh Allah dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memang dah beriman bahawa Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati, kerana Nabi Ibrahim sudah dikurniakan oleh Allah ilmu tentang qudrat dan iradah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim ingin meningkatkan imannya itu ke tingkat yakin. Sebab itulah Nabi Ibrahim munajat kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Allah bertanya kepada Ibrahim AS sebagai pengajaran kita, kerana Allah Maha mengetahui. Wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, aku dah percaya, aku beriman ya Allah, kerana engkau telah kurniakan aku ilmu tentang qudrat dan iradahmu. Tapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Hati mutmainnah bila seseorang itu dapat meningkatkan imannya ke tingkat yakin, maka barulah hati itu jadi mutmainnah, yang akhirnya Nabi Ibrahim AS dikurniakan ilmu di dalam hati. Ceritanya panjang, tapi diakhiri dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami Allah perlihatkan dalam pandangan hati Ibrahim di langit dan bumi, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi salah seorang yang yakin. Waliyakuna minal muqinin. Jadi
keyakinan dalam hati kita ni perlu kepada ilmu yang Allah terus limpahkan ke dalam hati. Bila kita dah beriman, kemudian kita dapat mencapai keyakinan kerana Allah kurniakan ilmu yakin, insya-Allah ketika itu kita akan berjaya memandang Allah, mengharap kepada Allah, ya, sampurna kehambaan kita, sampurna pergantungan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada siapa nak bertanya? Ada tu. Manfaatkan dah. Apa yang biasa tu? Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Nama saya Rizal Sidi. Saya nak bertanya, kalau kita terlepas pandang, contoh barang waktu yang sudah meninggal. Lepas pandang? Ya? Pelan-pelan. Laju sangat tu. Dah mana? Telinga ni dah tua ya. Saya nak bertanya, kalau kita terlepas pandang, contoh barang-barang orang yang dah sudah meninggal, untuk mak bapak atau datuk nenek, boleh ke kalau kita simpan untuk anak-anak tu? Tak cerai ke? Apa barang-barang tu? Contohnya pedang ke, keris ke, pinang mangkuk ke. Barang-barang peninggalan tadi sebut ya, barang-barang peninggalan mak bapak datuk nenek, boleh tak kita simpan? Bergantunglah pada keadaan mak bapak datuk nenek kita. Sekiranya datuk nenek kita, mak bapak kita ya bersih daripada amalan-amalan khurafat, bersih daripada amalan sihir, ya, menjadi seorang mukmin sejati, sentiasa jaga tauhid, jaga syariat, akidah dan syariat, insya-Allah tak ada apa-apa. Apa saja boleh kita warisi. Tetapi jika sebaliknya, kita dah tahu bapa kita ni dulu merupakan seorang pendekar, semua orang takut, kecut, pernah diserang oleh sekumpulan musuh 10 orang, boleh menang ya. Kan kita selalu dapat dengar ya cerita-cerita, Haji dulu tu bapak dia ni panglima Jawa ya, dia jual sate di pekan tu. Satu masa dikeroyok oleh 10 orang, dia boleh menang. Kalau seorang dikeroyok oleh 10 orang menang, tentulah dia ada ilmu yang baik, yang apa tu, ilmu mempertahankan diri ya, boleh menang. Mungkin ada seorang dua yang apa tu, patah tangan lah, patah kaki lah ya. Kalau kita dah tahu datuk nenek kita memang terlibat, ya, kalau kita dah yakin datuk nenek kita terlibat dengan amalan-amalan yang menyalahi akidah, itu tak bolehlah kita simpan ya. Jadi tuan-tuan mestilah cerdik
Kalau tuan-tuan tak cerdik, tanyalah orang yang cerdik. Senang je. Saya ni jadi tak cerdik lah, tak tahu. Tanya yang tahu. InsyaAllah. Boleh ke tidak ya? Bila kita berpegang dengan kaedah ni, adakah kita berpegang pada khurafat? Tidak. Karena kesan sihir itu berlanjutan. Kesan sihir itu berlanjutan. Berlanjutan kepada anak cucu. Seorang ahli sihir bila dia mati, dengan sendirinya unsur-unsur sihir, unsur-unsur syaitania itu akan diwarisi oleh anak cucu. Dan ini kebenaran. Ini bukan khurafat, Jadi apa-apa barang kepunyaan datuk nenek yang semacam ini tak boleh disimpan. Karena barang-barang ini tetap dijaga oleh syaitan-syaitan yang menjadi rakan kongsi manusia ini. Dan ini dapat kita lihat, kita rasakan kebenarannya daripada pengalaman kita. Daripada pengalaman kita. Kalau dulu orang nak cari menantu, nak tengok bapak dia ni pahlawan, okey, anak-anak dia jadi pahlawan. Ya. Sekarang orang takut. Bakal suami kau ni bapaknya siapa? Si Fulan. Oh, tak boleh. Dia itu panglima. Nanti suami kau jadi garang. Habis dah cinta macam mana ayah? Ini yang susah ya. Kita temui kes ya. Baru nikah seminggu, duduk di rumah pak mertua lagi. Dia boleh pukul, dia tendang pak mertua. Betul tak? Ada tak kita kes macam ni? Ada. Ada suami yang pukul isteri, pukul anak, lebam-lebam. Ya. Kerana apa? Ada unsur-unsur saka daripada mak bapak. Jadi gitulah ya, bergantunglah pada keadaan datuk nenek kita ni yang mewariskan. Kalau okey semua, tak ada apa lah. Tapi kadang-kadang kita terkeliru. Bapak kita imam. Ya. Bapak kita ustaz. Saya pernah disergah ya. Bila seorang jemaah kita, dia gila. Akhirnya dia duduk dekat pak saudara dia. Saya melawat. Saya tercakap. Agaknya ustaz, ini sepupu ustaz ni ada saka. Oh, dia melenting tuan-tuan. Apa ustaz? Saka? Bapak dia ni orang alim. Bapak-bapak kami, datuk nenek kami semua alim-alim. Orang masjid. Orang pondok. Saya pun segeralah, saya minta maaf lah. Saya terlajak cakap. Saya tak niat lah menuduh macam tu. Tuan-tuan. Orang ini, dia tahulah sejarah keluarga mereka. Bapak saudara. Ya, mak saudara. Semua alim-alim. Belajar pondok. Jadi imam. Takkan dah ada saka. Itulah tuan-tuan, kita terkeliru. Sebab ilmu syaitan ni memang mengelirukan kita. Memang mengelirukan kita. Kita ada pengalaman ya. Kita ada pengalaman yang jelas depan-depan mata kita. Tapi kita tak boleh nak cakap. Ya. Sebab kalau cakap susah nanti. Kita dibawa ke mahkamah. Tuduh orang sembarangan. Memang macam itulah. Ya. Kebetulan pula dalam kitab-kitab kita diberi panduan sangat ringkas. Sangat ringkas, tak memadai, sangat sedikit. Umpama kita nak makan sepinggan, kita hanya diberi sejemput nasi. Mana nak cukup?
patut sepinggan. Sihir adalah perkara-perkara yang berlaku yang luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang jahat. Karamah perkara luar biasa yang berlaku pada orang-orang yang soleh. Sihir dilakukan oleh orang yang berketampilan soleh. Takkan kita kata sihir ni ustaz ni, ini dia ni imam besar negeri. Macam mana tuan-tuan? Ada kelulusan pula. Kelulusan, ada ijazah bidang agama. Saya dah temui orang-orang macam ni, ya. Ijazah agama, imam lagi, tapi amalan-amalannya banyak melibatkan amalan yang batil. Sihir melibatkan jin, syaitan. Tapi apa buat? Susah kita, ya. Baik, itulah kita bersyukurlah, ya, kaedah rawatan kita ini sedikit sebanyak dapat membantu mengesan berbagai kesalahan orang-orang Islam yang telah melibatkan diri dengan amalan-amalan yang salah. Jadi itulah jawapannya. Allah alam. Ada lagi satu lagi? Ada? Tak ada lah. Bagaimana kedudukan orang yang menggunakan ayat-ayat Quran dan dia tidak tahu yang itu mengamalkan sihir dan kedudukannya pada hari akhirat nanti. Iblis sudah bersumpah, ya, di dalam surga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis bersumpah, ya Allah, disebabkan kau telah menjatuhkan hukuman terhadap diri aku sebagai makhlukmu yang derhaka, maka aku bersumpah, ya Allah, nasib aku akan kelirukan anak-anak Adam ketika di dunia, dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali mereka yang berhati ikhlas. Jadi ada dua, ya, dikelirukan, la uzayyinanna lahum. Asal uzayyinanna lahum tu nasib aku akan hiaskan. Bila dihias, yang buruk jadi cantik, ya. Tak dihias, yang buruk jadi buruk. Jadi kerja setan ni dia mengelirukan kita. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini kerja setan. Salah satu cara atau kaedah yang setan gunakan ialah gunakan ayat Quran. Ayat Quran tu betul, tapi bila kita amalkan, ada mengandungi amalan yang salah. Ayat Quran tu hanya untuk menutupi kejahatan itu saja, ya. Seperti berbagai ilmu kebal, ilmu kuat yang menggunakan ayat Quran, tapi latar belakangnya ialah syaitan. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku. Contohnya, ya,
Ayat 4 Panglima Saleh. Namanya pun ayat 4. 4 ayat itu di Quran. Tapi yang mengajarnya Panglima Saleh. Panglima Saleh ini cuba baca sejarah hidup dia. Dalam satu buku 40 ulama Johor. Baca buku tu. Pengarang buku ni dia tak bohong ya. Dia cerita betul. Siapa Panglima Saleh ni? Antaranya yang saya ingat, dia budak jahat. Umur 13 tahun sudah dihalau oleh bapa. Merempat-rempat. Akhirnya beliau belajarlah macam-macam ilmu. Ya. Itu saja, saya panjang lebar ya. Tuan-tuan carilah buku ya. Sejarah 40 ulama Johor. Tak salah saya. Tak salah saya ada bukunya ni. Saya ada simpan. Tapi daripada awal hingga akhir itu, dia bukan dah kiai. Senang cerita ya. Dia berasal daripada apa? Orang jahat. Sebab itulah amalannya, walaupun ayat 4 itu ayat Quran, siapa beramal dengannya menghadapi masalah. Kerana ada unsur-unsur syaitaniyah. Siapa yang amalkan ayat ini bersuluk ya, dulu disuluk dengan Imam Ishaq, memang dah ada masalah Yang lari dari rumah suluk, tidur atas pokok kayu pun ada. Yang rasa panas dan macam-macam. Akhirnya dapatlah ketahui rupanya amalan ini. Dan kita pun ada pengalaman banyak individu yang beramal dengan ayat 4 ini menghadapi macam-macam masalah keluarga. Saya ingat ada seorang tua umur 70. Dia lari duduk rumah menantu dia dekat Sekundang. Menantu dia tu kenal baik, kaki surah dulu. Sekundang tak ada masjid. Menantu dia kata, "Ustaz, pak motor saya ni dah lari ke rumah saya. Kenapa? Anak muda dia nak bunuh. Tak boleh tengok ayah." Kata saya, bawa lah. Dia bawa rumah saya tanyalah pakcik itu. Pakcik dulu 13 Mei ada belajar ayat 4? Ada. Pedangnya pun ada. Selendang merah pun ada. Azimat pun ada. Inilah sebab cik, anak pakcik ni nak bunuh pakcik sebab ini. Jadi menantunya pun ambil lah. Ambil semua barang-barang ni dari rumah dia dekat Felda Kedangsa. Saya ingat lagi Kedangsa ni dekat Tanjung Malim. Ambil, kita buang. Akhirnya ayah tu balik, tak ada apa-apa, rukun damai. Itulah rahsia ayat 4 Panglima Saleh. Dan cerita yang lebih hebat daripada itu berada ya. Ramai orang yang terlibat dengan ayat 4 ni, jadi masalah besar. Jadi kan betul, ayat Quran ayat 4, tapi mengelirukan. Sebab itulah dua ayat yang terakhir dari surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat Quran tu betul, mesti kita pelajari daripada orang yang betul, bukan daripada maghdub dan bukan daripada zalim. Kalau daripada orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang sesat, walaupun ayat Quran, kita akan menerima padanya. Dia gunakan betul-betul Fatihah yang kita baca tu. Takkanlah kita tak faham. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, hidayatkanlah kepada kami jalan agamamu yang benar, iaitu jalan agamamu yang kau telah kurniakan kepada mereka-mereka yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu dari nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan solehin.
bukan daripada ajaran orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Syaitan pandai. Kalau syaitan kata, kalau nak tolong aku, nak pertolongan aku, boleh bakar kemenyan. Kita tahu kemenyan tak boleh, ya. Kalau syaitan kata, boleh aku tolong awak boleh kebal, awak baca ayat ini. 3 ayat ni awak baca. 3 kul Allah, kul a'udzu birabbin nas. Ayat awak baca 3 kali ayat ni, insya-Allah aku boleh tolong kau jadi kebal. Betul kita jadi kebal. Kita pun belajar pada orang ni. Oh bagus ni. Ayat 3 kul ni memang digalakkan. Kita pun bacalah 3 kul. Lepas tu jadi kebal. Tapi kita tak sedar, kita ditipu. Ya. Tadi dikelirukan oleh syaitan dan iblis. Kita hanya melihat 3 kul ni betul, tapi kita tak lihat siapa mengajar. Ada seorang Cina, dia berbuat dengan kita masa saya dengan Ustaz Daud dulu. Dia suka sangat obat ketuk-ketuk ni. Dia ngadu pada saya. Saya dah berubat banyak kali dekat satu tokong dekat Seremban. Cina jaga tokong tu, dia ngobat baca Fatihah, baca selawat Nabi, baca qul huwallah. Kenapa Jabatan Agama tak tangkap dia? Saya tak ada akta yang boleh sabitkan kesalahan itu. Siapa-siapa boleh baca. Habis tu kan salah, dia bukan Islam. Boleh saja, asal dia jangan panggil orang Islam berubat dengan dia, cukup lah. Cuba tuan-tuan kita berubat dengan dia sembuh. Macam mana tu? Sembuhlah, dia baca 3 kul. Saya sendiri dengar selawat Nabi, saya sendiri dengar ni. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Dia dari kalangan dhalin, dari kalangan maghdub dan dhalin, tak boleh. Tapi kadang-kadang kita dapati orang yang macam ni lebih hebat lagi. Kebolehannya mengobat, lebih hebat. Ustaz-ustaz obat dah banyak kali tak berkesan. Dia sekali je. Sekali saja boleh selesai masalah. Kan saya dah cerita dulu ketika saya ngajar Masjid Mujahidin pertengahan 80-an, seorang jemaah situ jumpa saya lepas main Isyak. Ustaz, saya ada masalah lah. Masalah apa? Isteri saya nak murtad. Kenapa nak murtad? Dia sakit, berubat dengan ustaz-ustaz ni dah 2 tahun dah, sekitar Kuala Lumpur ni. Mana ustaz yang dia tak jumpa, tapi tak sembuh. Bila dia berubat dengan Tok Chah di Seremban, Tok Chah tu tak bagi air, tak bagi apa. Cuma Tok Chah tu, tak apa, engkau baliklah ke rumah, nanti aku ubatkan waktu engkau semayang. Engkau semayang malam pukul berapa? Kalau maghrib dalam pukul 7:30. Tak apa, awak balik je. Jadi makcik ni pun baliklah ke rumah dia dengan suami dia. Betul-betul lepas maghrib itu dia rasa sakit kepala dia macam dibaji, tak tahan, dia menggelepar. Tapi lepas itu dia rasa ringan kepala dia, macam kurang. Dia pun pergi lagi esoknya ke Seremban, jumpa Tok Chah tu. Tok Chah pun, aku tahu apa yang berlaku semalam. Sebenarnya dalam kepala kau tu ada 3 paku. Petang semalam aku dah cabut 1, ada 2 lagi. Petang ni aku cabut lagi 1. Malam esok
Tiga-tiga dah tercabut, awak sihat. Tak bagi apa, air pun tidak, pegang pun tidak, cakap gitu. Betul. Lepas malam ketiga, lepas maghrib, sihat. Tapi makcik ini cakap dengan suaminya, aku tak percaya pada Islam. Aku nak masuk je agama apa ni, Buddha. Terperanjat dah suami dia. Kerana ustaz-ustaz tak mampu nak nyembuhkan sakit kita. Tok Chah senang je, tak pegang tak apa. Macam mana ustaz ni? Beginilah, awak cakap begini. Kenapa ustaz-ustaz itu tak berjaya mengobati penyakit? Kenapa Tok Chah itu sangat senang? Cakap dengan isteri, yang mensihirkan awak ini Tok Chah itu. Sebab itu dia tahu ada orang jumpa dia supaya sihirkan awak. Jadi tahulah rahsia semua. Dia kata cabut paku hari pertama, kedua, ketiga ni dia bohong je. Dia hanya perintah pada jin yang digunakan, engkau jangan kacau. Tentulah dia sihat. Ustaz-ustaz ni pula dia susah payah baca, tapi tak selidik betul-betul apa punjanya. Sihir tidak dimusnahkan, mana nak sembuh. Jadi suaminya ni pun gunakan kaedah saya. Tentulah awak mudah sembuh bila diobat oleh Tok Chah itu, sebab dia sendiri yang sihirkan awak. Awak tak tahu, kita tak tahu. Ada orang jumpa dia. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai. Tak jadilah makcik itu nak murtad. Masuk akal dia. Masuk ada akal dia. Oh, padan dah. 3 malam tak apa-apa, boleh sembuh. Dia perintahkan jin dia, engkau jangan kacau. Cukup tugas engkau sekat ni je. Jinnya itu lari daripada kepala makcik itu, eloklah. Jadi itulah ya, dia punya cara tipu daya syaitan ni. Sangat lecik, sangat halus, kita tak tahu. Sehingga apa yang kita tahu apa? Sakit kepala, bukan main lagi. Kita taruhlah minyak gosok-gosok, tak hilang juga. Rupa-rupanya dia duduk kat kaki. Betul tak? Sakit perut, oh bukan main lagi. Oh, minumlah itu, minum ini, pergi jumpa doktor, tak hilang-hilang. Rupanya jin tu duduk dekat kaki, sakit perut, kembung perut, keras, busuk, dah berbulan. Doktor pun dah tak tahu nak ubat. Rupa-rupanya dia duduk dekat tempat tangan. Akan kelirukan kita. Saya ingat ya, masa kat Kuantan dulu, Surau Kuantan, ada seorang doktor. Nama doktor tu saya ingat lagi, Dr. Azizi. Dia ada klinik. Klinik itu ada ward berapa katil lah. Dia ada seorang pesakit yang busuk. Sudah duduk dekat klinik dia ni dah berbulan. Busung dia semakin besar, keras. Bawa ke surau, Haji Rusli ketuk tangan. Dia ketuk tangan. Ketuk tapak tangan kiri itu sampai ke ketiak. Lepas ketuk itu kempis. Jadi biasa. Doktor itu pelik betul ya. Yang sakit perut, yang busung perut, ketuk tangan boleh sembuh. Saya cakap tentulah jin tu duduk kat tangan, kita pukul dia lari, sembuhlah. Inilah tipu daya jin dan syaitan. Duduk dalam badan kita tak tahu di mana dia duduk. Saya fikir dah terjawab lah ya. Ya. Minta izin tuan tentang seni warisan, seni bela diri. Mungkin ada kekeliruan orang-orang yang di luar kan. Adakah semuanya
yang bersangkut paut dengan jin. Itu je soalan tuan. Ini ada salah faham besar ya. Di dalam Islam, dalam pelajaran Islam yang saya pelajari, ada macam-macam pelajaran ya. Pelajaran bahasa Arab itu pun ada macam-macam pelajaran. Ada satu jenis pelajaran tentang ini falsafah ya, yang dinamakan pelajaran mantik. Kalau seorang yang belajar mantik, macam Rasulullah itu dia faham mantik, dia guna mantik. Jadi siapa yang faham mantik barulah dia faham ucapan seseorang. Misalnya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar." Nabi bersabda, jaga-jagalah kamu dari mengadakan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena tiap-tiap yang baru itu adalah bid'ah. Tiap-tiap yang baru itu adalah bid'ah. Semua yang baru itu adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah sesat. Dan semua yang sesat masuk neraka. Jadi kalimah kul, kalau dalam bahasa kita semualah. Lalu diuraikan oleh ulama apa maksud tiap-tiap yang baru itu bid'ah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Apa makna tiap-tiap ini? Ulama Islam dia menafsirkan yang dimaksudkan oleh Rasulullah tiap-tiap yang baru itu ialah, kalau dalam ilmu mantiknya, zikrul umum wa iradatul khusus. Disebutkan oleh Rasulullah umum, tapi yang dimaksudkan khusus. Faham tak? Bila kullu itu makna semua yang baru adalah sesat. Maknanya tak ada yang baru yang tak sesat. Dah semua. Tetapi apabila ulama menafsirkan maksud Rasulullah semua yang baru itu adalah bid'ah, maksud kullu itu adalah umum, kalimah umum. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah khusus. Faham tak? Khusus. Jadi apabila khusus, maknanya ada perkara baru yang tidak bid'ah. Ada perkara baru yang tidak bid'ah, yang tidak sesat, yang tidak masuk neraka. Sebab itu dalam Islam, bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah, syai'ah. Ini kalimah apa? Kul. Begitu juga bila saya cakap semua silat ada terlibat dengan jin dan syaitan, ada melibatkan dengan sihir. Dah orang marah saya. Kalau Nabi sebut semua, maknanya umum yang dimaksudkan khusus. Saya pun begitulah. Semua itu umum. Tapi yang saya maksudkan khusus. Makna khusus, seni bela diri, orang-orang yang belajar seni bela diri, yang datang ke
ke pusat rawatan kita ini, yang kita rawat semuanya mengandungi, ya, persilatan mereka itu mengandungi unsur-unsur sihir, unsur-unsur jin. Berdasarkan kepada apa? Pesakit yang beramal dengan persilatan yang datang berubat di sini. Yang tak berubat saya tak tahulah. Boleh katakan semua. Ya? Ada seorang profesor daripada Universiti UPM Terdang. Dia nak menjalani bypass. Tapi sebelum itu dia nak tengok betul ke aku ni sakit jantung. Datanglah sini. Bila saya obatkan, baru ketuk aja dekat bahu tu, beberapa kali ketuk di bahu kiri, profesor ini terus bangun. Dia buka apa? Tai Chi. Oh, begitu. Saya biarkan. Akhirnya slow-slow dia sedar. Saya tanya, doktor belajar Tai Chi ke? Saya bukan hanya belajar, saya instruktur Tai Chi. Oh, padan lah. Lepas tu, teruskan nak ustaz, obat, buangkan. Ketuk-ketuk lagi, tak lama, dia buat pula tangan ke atas. Saya biarkan lagi, dia pun sedar. Apa pula ni yang kedua ni, profesor? Ini Qigong, kata dia. Saya pun baru pernah Qigong tu apa tak tahulah. Ini kena buang, ni kena taubat ni. Kalau profesor mati ni bawa barang ni apalah, ya. Kalau silat-silat ni tengoklah bilik kita tu. Ada tak dinding tu pecah? Ada tak dinding pecah? Ada, ya. Itu pecah tu pesakit yang memang dia bersilat, ya. Bila dia sakit, ya, kita ketuk, dia bersilatlah, tendang. Baik juga kena dinding pecah. Kalau kena muka perawat, memang pun ada yang tendang muka, ya, tumbuk muka pun ada. Jadi pengalaman kita ni cukup jelas, ya. Boleh katakan siapa yang sakit, kemudian kita tanya-tanya, dia memang ada belajar silat, memanglah, taekwondo, sama ada seni bela diri yang diwarisi oleh datuk nenek kita, daripada datuk nenek kita, ataupun kita import dari luar. Tapi masyarakat kita tak percaya. Taekwondo misalnya, saya tak percaya. Kamu tak percaya tak apalah, saya bercakap dari pengalaman. Seorang ibu daripada Seksyen 13, rumahnya di belakang Concord Hotel, Shah Alam. Suaminya pensyarah. Dia obat-obat, ya, isterinya ni sakit apa, macam gila. Dia obat dah puas merata, tak sembuh-sembuh. Suaminya bawa kemari, dia duduk dalam kereta. Nampak saya, dia keluar. Apa dia cakap, makcik ni, ustaz, saya baru dapat surat pelantikan daripada kerajaan Malaysia. Saya dilantik sebagai timbalan Gubernur Bank Negara. Hebat kan? Itu gila tu. Saya pun suruh suaminya pimpin ke dalam, ya. Bila pimpin ke dalam, saya pun cuba keluarkan, ya. Tak boleh keluar. Datang lagi, tak boleh keluar. Sudah 3 kali, kata saya nak datang ke rumah lah. Datanglah rumah dia, belakang Concord Hotel, tak jauh, ya. Saya masuk aja ke rumah tu, saya nampak, saya tuju sebuah almari. Bila saya tuju almari tu, seram, bulu rumah saya naik. Saya tanyalah suami dia, ada apa dalam almari ni? Ini pakaian anak saya. Anak saya, anak perempuan saya sudah belajar di New Zealand, belajar perubatan. Cuba buka,
Buka saja apa yang saya nampak, uniform taekwondo dengan tali pinggang putih dengan hitam tak salah. Saya kata cuba ambil ni uniform ni, kita bawa turun, kita bakar. Boleh tak? Boleh. Bakar. Sembuh makcik ini, ya. Sembuh. Ini kan bukti yang jelas, ya, taekwondo itu mengandungi unsur-unsur jin dan sihir. Uniform tu anak punya, anaknya sudah pergi ke New Zealand tapi ditinggal di rumah. Jin tu masuk ke anak dia, jadi ke mak dia, jadi gila. Cerita macam ni bukan seorang pesakit ini saja, ramai lagi pelajar-pelajar, murid-murid sekolah menengah, sekolah rendah, ada aja. Boleh katakan kita sampai kita pelik, perawat-perawat kita pelik, kenapa seni bela diri macam ini, ya? Kenapa seni bela diri macam ini? Dalam tahun 90-an ataupun awal 2000, ya, saya dikehendaki oleh Persatuan Persilatan di Kuala Lumpur, ya, membentangkan ketah kerja dalam seminar yang diadakan oleh Pertubuhan Silat ni. Dalam ketah kerja saya itu memang saya tekankan, ya, wujudnya unsur-unsur jin dan syaitan dan sihir dalam persilatan. Selepas seminar itu ada seorang pencipta pembela silat ni, pengembang silat, tak puas hati. Dia datang ke sini, pusat rawatan, ya. Dia bincang-bincang. Saya tak setuju dengan pandangan ustaz. Tak apalah, tak setuju, okeylah. Awak gunalah pandangan awak. Tapi saya yang mengetahui, saya bertanggungjawab. Saya tetap berpegang seperti apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Dia pun cakap itu juga, saya tetap berpandangan silat ni bersih, sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Okey, Pak peganglah. Dia menambah, saya pun sedang mencipta satu jenis silat yang saya gabungkan dengan silat-silat yang kita import daripada luar, daripada India dan sebagainya. Lepas itu, tuan-tuan, saya tak bertemu dia 5 tahun ke 4 tahun. Ketika saya makan pagi pukul 10 di Sebaru Strain di Sungai Buloh, ya, orang ini sudah stroke, mulut sudah herut. Saya rasa kesian, tentunya dia malu pada saya. Saya tak habiskan minuman saya, makanan saya tinggal, saya lari. Ya. Kesian. Itulah akibatnya. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, dalam 3-4 tahun ke 5 tahun. Di Sebaru saya di Singapura, restoran Rimbun. Katalah saya ni perangai jahat. Tengok apa yang berlaku. Betul tak? Saya kalau jahat memang bercakap itu, betul tak saya cakap? Awak betul ke saya betul? Ya. Herut, mulut dia herut. Jalan dia cakap dengan saya pun bahasa tak terang, ya. Yang macam ini bukan dia seorang, ada lagi beberapa orang, ya. Dia tak setuju dengan pandangan saya. Ada satu jenis lagi silatnya, budi suci, sudah dipetuakan di Selangor oleh Jabatan Mufti, oleh anggota Fatwa Selangor, bahawa silat ini adalah silat yang mengandungi unsur-unsur kesesatan, berlawanan dengan akidah, ya. Berapa orang yang beramal dengan persilatan ini, ya, silat budi suci, datang nak serang saya, cakap macam-macam. Dia nak datangkan maha guru dia supaya dapat bercakap, berlawan dengan ustaz. Kata, silakanlah bagi tahu, saya bagi nombor.
Kalau nak datang, bagi tahu supaya saya ada. Ya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ya, Allah tolong kita. Bukan kita nak tunjuk anda, tidak. Kalau dia datang, saya nak tunjukkan macam mana kesalahan dia. Apa yang telah berlaku dengan orang-orang yang beramal dengan silat budi suci. Nama pun kita dah tahu, silat budi suci. Saya pun dah berjumpa, ya, silat gayung gagak di rimba. Silat gayung gagak di rimba. Dia daripada Sumatera, ya. Dia ada masalah kesihatan, masalah apa emosi, ya. Saya tolong dia buangkan. Alhamdulillah. Kita pernah dengar tak silat gagak di rimba? Agaknya tuan-tuan baru dengar kali ini, ya. Lagi pelik silat Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh. Silat Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang tak pernah dengar. Saya pun pelik. Macam mana syaitan gunakan istilah ni, ya. Kalau gagak di rimba tu kita senanglah nak tolak. Gagak. Silat gagak di rimba. Kalau silat Syekh Abdul Qadir Jilani, ni susahlah sikit. Sebab apa? Syekh Abdul Qadir Jilani ini wali besar, ya. Ada juga silat Nabi Allah Khidir. Bila kita tanya, bila awak belajar? Oh, Nabi Allah Khidir datang ketika saya tidur dalam mimpi, dia ajarlah saya silat. Akhirnya apa? Jabatan Mufti minta dia taubatlah. Ini semuanya kerja syaitan. Cuba kita fikir tuan-tuan, Nabi Allah Khidir tahu dia punya alamat tu, ya? Tahu dia punya alamat. Lepas tu dia ajar tu silat-silat ni dengan bahasa Melayu. Best juga, ya. Saya bro, Nabi Allah Khidir boleh cakap Melayu. Bila dia kata, macam mana Nabi Allah Khidir boleh cakap Melayu? Bukan saja cakap Melayu, kadang-kadang dia boleh cakap Cina. Kalau dia menyerupa orang Cina, dia cakap Cina. Kalau dia menyerupa orang India, dia cakap Tamil. Ini dah tentulah bukan Nabi Allah Khidir, ya. Tapi baik juga dia datang ke Jabatan Mufti, ya. Kebetulan masa itu ada apa? Persidangan jalsah. Jadi kita minta dia tobat. Senang saja dia tobat lah. Antara amalannya tu apa? Best juga. Pagi-pagi sebelum makan apa-apa mesti minum air. Air mineral satu botol besar. Satu botol besar 1.5 tu. Oh. Lepas tu amalan lain baca wirid-wirid biasa, Fatihah, Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, itu je. Macam betul, kan? Tapi syaitan. Jadi begitulah, ya. Kalau kita nak tengok selanjutnya, ya, seni bela diri ni siapa yang mengasaskan? Siapa mengasaskan? Itulah kita kena balik semula. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita takut pengasasnya maghdub dan dhalin. Kalau pengasasnya alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, okey. Tapi kalau pengasasnya daripada orang yang maghdub dan dhalin, memanglah tak boleh. Kenalah siasat, kenalah buat kajian. Jadi apa yang saya sebut tadi, ya, semua silat tentulah ada yang tidak mengandungi, ada silat yang tidak terlibat dengan benda-benda yang batil. Tentulah ada. Kalau ada, tapi saya setakat ni tak pernah jumpa. Siapa-siapa yang ada beramal dengan silat yang tak terlibat dengan perkara batil, okeylah. Sebab kita dah biasa dalam Islam tu, ya,
Ada sebut umum, dimaksudkan khusus. Ya. Ada disebut khusus, maknanya umum. Terbalik itu ada. Ada zikrul juz'i wa iradatil kulli. Disebut sebahagiannya, tapi yang dimaksudkan semua. Misalnya, ini contoh. Ini pelajaran ini semua saya pelajari dulu. Saya nampak hujung serban Abadi. Saya nampak ekor serban Ustaz Abadi. Apa maknanya? Maknanya saya nampak Ustaz Abadi. Faham tak tu? Tapi orang yang tak faham bahasa, alah, kenapa Ustaz ni macam nyanyuk lah. Ustaz Abadi ada ke depan dia. Dia cakap saya nampak hujung serban, ekor serban Ustaz Abadi. Padahal dia tak faham. Dia tak belajar mantik. Abu Nawas kata apa dia? Dia nak menunjukkan kehebatan dia, orang semua kenal. Kalau orang nampak hujung serbanku, semua orang dah kenal aku. Ujung serban dia, bayangan ujung serban, kata Abu Nawas, semua orang dah kenal aku. Nampak aja bayang ujung serban. Maksudnya, siapa nampak dia, tentulah orang kenal. Tapi kita ni tak belajar mantik, ujung serban. Saya nampak ujung serban Abadi, Ustaz Abadi malam ni. Ustaz ni dah nyanyuk agaknya. Ustaz Abadi duduk di depan tu, dia nampak ujung serban dia. Betul tak? Semua kamu ni pencuri. Kalau orang faham, marah tak? Itu ustaz tu maksudkan ada pencuri di kalangan kita ni. Sebab malam tadi ada kehilangan duit 1,000 di dalam bangunan ini. Jadi kita, semua kamu ni pencuri. Dah marahlah. Tidak, ustaz tu sebut semua, tapi maksudnya ada di kalangan kita ini yang melakukan pencurian. Jadi siapa yang faham tak ada apa-apa masalah. Jadi maksud saya semua pesilat, semua silat. Maknanya sebahagian daripada silat yang datang kemari, ya, menghadapi masalah kesihatan, bila kita obat, semuanya, ya, menunjukkan bahawa silat-silat yang mereka amalkan itu mengandungi unsur-unsur batil. Sebab tu kita suruh mereka ni taubat, jauhkan. Kalau ada uniform kena bakar. Kalau ada doa-doa yang ditulis kena bakar. Kita taubatkan, kita mandikan dia. Alhamdulillah. Ini pengalaman kita. Kita buat kerja ni sudah lebih 20 tahun kan. Ada saja. Cukuplah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li muallimina wa masyayikhina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Rabbana ya karim. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله